Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk lagi chapter 2 and the second financial analysis. Yang kita boleh buat adalah sources and users of fund. Dalam subtopik ini, ini hanyalah kita panggil lebih kurang kepada memberi kategori lah kepada mana satu sources, mana satu users of fund. Okey, biasa kita akan tengok statement of changes of financial position lah. Tapi kalau financial position ni dia akan tengok perubahan dari segi balance sheet tahun lepas dengan tahun ini. Selalunya kita akan tengok begitulah. Jadi kita selalu tanya soalan, mana syarikat dapat dana, ke manakah dia nak belanjakan dana. Jadi sources dengan users ni kita kategorikan dan letak di tempat yang atau kategori masing-masing. Okey, kalau kita kata financial statement, kita ada balance sheet, kita ada income statement, kita ada juga fund flow statement. Jadi fund flow statement ni selalu tengok change dalam balance sheet. Jadi ada dua balance sheet, tahun ini dan tahun lepas. Jadi kita nak tengok dia punya flow lah. Jadi kalau duit keluar adalah penggunaan, duit masuk adalah sumber, sumber dan kegunaan, inflow and outflow. Jadi kita kena tahu mana duit yang masuk tu sebagai sources dan duit yang keluar tu sebagai users. Okey, dan dia punya jumlah kegunaan sources, sumber dia sama dengan jumlah kegunaan dia. Dia mesti equal, sama. Okey, ini adalah dia punya panduan, macam mana kita nak tahu which one categorized as sources of fund, which one will be categorized as users of fund. So kita tengok daripada tahun lepas dengan tahun ini ada pengurangan aset, adalah sources of fund. Jika dia increase in liability, sources of fund. Jika mendapat untung atau earning after tax ataupun profit mendapat positif, ini adalah sources of fund. Dan jika ada depreciation, ia juga adalah sources of fund. Jika users of fund almost sebalik daripada sources lah, users ni sebaliknya. Jika ada peningkatan aset, itu adalah users of fund. So tahun lepas aset kita dengan tahun ini semakin meningkat, itu adalah users. Okey, sebab dan juga inilah decrease in liability dan equity, makin berkurangan tanggungan, makanya ini adalah users. Mendapat kerugian, ianya adalah users. Dan ada dividen lah di sini, dia formula dia dividen. Net income tahun ini tolak perubahan return earnings setiap kedua-dua tahun tersebut. Nanti kita akan tengoklah macam mana nak kira dividen. So ini ada contoh dua balance sheet dikombinekan dalam satu. Kalau kita tengok pada tahun 2011. Okey, dan di sini 2012 contohnya. So tahun lepas dengan tahun ini, katakan tahun ini 2012. Jadi kita akan tengok figure cash asset kita. Kita tengok liability kita. Okey, dia punya itu adakah dia meningkat atau berkurang. Jadi jika sources of fund, dia mesti decrease in asset. Okey, ini contoh dia. Kita tengok dua-dua balance sheet ni, adakah dia meningkat atau berkurang. Contohnya kita ambil total asset. Total asset tahun lepas 889,000. Tahun ni 1.055 juta. Jadinya asset tu bertambah. Jadi adakah ianya sources atau users? Ianya increase in asset, jadinya users. Okay? Jadi kita akan kategorikan di sini macam sini. Total asset adalah users. Sini kita kategorikan setiap sub item dia lah. Jika asset bertambah, so this one bertambah, ianya adalah users. Yang ini bertambah ke berkurang? Berkurang, jadi sources. Okay? Asset jika bertambah, ianya adalah users. Users. Ini berkurang adalah sources. Kategorikan sahaja. Kemudian kita tengok liability. Liability jikanya bertambah, ianya jadi sources. Tengok balik table tadi. Jika increase in liability, ianya adalah sources. Okay. Sorry. Okay. Begitu juga yang maklumat-maklumat lain ni lah. Jika kita nak tengok apa benda kategori yang kita perlu kategorikan lagi contohnya yang this one return earning jangan masukkan kategori lah. So dalam soalan final exam contohnya kita akan tengok contoh soalan di sini
tahun 2014 March dia bagi 2012 dan 2013 So atas ni adalah aset lah, aset tahun 2012, aset 2013, balance sheet 2 tahun. This one dia punya liability dan equity 2 tahun juga. Jadi dan dia bagi maklumat tambahan di sini, depreciation expenses dan net profit. So kalau you all tahu dah net profit ni apa, kalau tengok dari table tadi, net profit adalah sources. Jadi kalau kita buat, kita akan kategorikan dia mengikut sources dan users. Jadi kita boleh buat table bahagi dua. Ini jawapan dia. Statement of sources user fund ended 2013. So kita tengok net income, kita tahu dah tadi kan, net profit atau net income sama saja. Situ adalah sources. Okay, itu depreciation. Depreciation adalah sources. Account receivable adalah sources sebab ianya kalau kita tengok soalan tu, account receivable ianya semakin berkurang. Apabila aset berkurang, ianya adalah sources. Ok, sama juga prepaid rent, account payable. Cuba tengok account payable kita 7,000, ianya adalah sources. Sebab apa? Account payable ianya liability, dan liability berkurang, ianya adalah sources. Ok, dan users adalah sebaliknya. Ok, semuanya anda boleh kategorikan mengikut table yang diberikan tadi, kecuali NCE ataupun net capital expenditure. Di sini net capital expenditure adalah 34,000. Ok, ni common stock 21,000 tu diberilah. So net capital expenditure, kita nampak net capital expenditure sini 34,000. Macam mana nak dapatkan net capital expenditure? Apabila dalam soalan ni, you akan nampak soalan ni dia bagi depreciation expenses, maka adalah net capital expenditure, di mana formulanya di sini disediakan. So fixed asset tahun 2013 tolak net fixed asset tahun 2012 tambah depreciation expenses yang dalam soalan dibagi di soalan 30,000. Jadi you akan dapat 34,000. Okey. Jika tiada depreciation expenses, jadinya tak adalah NCE ataupun net capital expenditure. Jadi pembahagian kategori hanyalah mengikut sama ada dia sources ataupun users, dan di sini adalah dia punya figure perbezaan letak di sini. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.